Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna wa su'ba in syi'ta sahla. Amma ba'du. Terima kasih saudara pengacara majlis, datuk-datuk, datin-datin, para pengkaji, ilmuwan, intelektual, peserta sekalian, hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang cukup lunak ini, kita bersama dalam satu tajuk yang cukup enak dan lunak juga, iaitu melihat bagaimana kita boleh membuat takhif fiqhi kepada aset digital. Itu yang fundamentalnya. Kemudian baru boleh kita membawa isu zakat dan seumpamanya. Kerana kata ulama, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kita kena memahami the DNA, the very behavior and the essence of aset yang kita bincangkan ini, baru boleh kita berikan hukum, kalau ada hukum ke atas aset tersebut. Jadi aset digital atau digital asset ada satu istilah baru yang timbul pada hari ini, dan setiap stakeholders ada definisi yang tersendiri. Bila kita merujuk kepada pihak bank negara, mungkin kepada Suruhanjaya Security, mungkin mereka ada definisi yang tersendiri. Kalau kita rujuk kepada MDEC, Malaysian Development Economic Corporation, kalau tak salah, mereka juga ada definisi apakah aset-aset yang berbentuk digital yang tidak termasuk dalam cakupan bank negara juga, SC. Itu juga dalam konteks yang paling ringkas, e-wallet dengan e-money ada perbezaannya. Ia kepada pengkaji, kepada ulama, sarjana dan juga student, kita kena tahu definisi itu dengan tepat, dengan jelas, dengan tarif jami' wa mani' kata dalam bahasa lughatul fuqaha, baru kita boleh memberikan takrifan yang sebenar kepada setiap isu, iaitu harta ataupun harta digital. Berbeza dengan harta intelek. Harta intelek satu definisi yang lain pula, yang tidak, walaupun tidak dapat dipegang, disentuh, iaitu intangible, tapi dia bukan merupakan aset digital. Jadi aset digital satu perkara yang cukup luas cakupannya. Kalau kita hanya fikirkan cryptocurrency sahaja, salah ya. Kalau kita fikir ICO sahaja, salah. Initial coin offering. Jadi digital asset satu perkara yang dinamik, yang berubah, yang akan sentiasa menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat manusia. Tetapi yang paling basic understanding apa yang kita bincangkan adalah kehartaan. Apakah definisi harta yang baru? Sebab harta itu tidak tetap. Adalah harta itu minal mutaghayyirat. Begitu juga kata Nabi SAW, innamaz zakatu an zahril ghina. Zakat itu wajib atas dasar kekayaan al-ghina. Jadi kekayaan juga adalah satu perkara yang mutaghayyirat, yang berubah dalam masyarakat. Cara kita memberikan nilai dan value kepada aset tersebut. Pertamanya, aset itu ada kehartaan fundamental. Harta itu ialah malun mutaqawwimun yajuzu bi intifa'u bi syar'an. Itu takrifan harta. Harta yang ada nilai yang boleh digunakan secara patuh syariah. Setiap harta setiap perkara yang ada definisi tersebut, itu adalah harta. Apa sahaja yang kita nampak, tak nampak, dalam pemikiran kita pun adalah satu harta, kalau dia merupakan yang boleh dinilai. Perkataan dinilai itu pun kita kena longgar-longgarkan, kerana kadang-kadang dia tidak boleh dinilai dengan tepat. Dia tidak ada harga pasaran, dia tidak harga benchmark, sebab dia yang the only one dalam pasaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu mukadimah sahaja, iaitu bagaimana kita mesti memahami konsep kehartaan dan konsep kekayaan, baru bincang bab haul, bab nisab dan sebagainya. Itu mudah. Bab haul, nisab mudah, tapi bab
harta dan juga bab kekayaan mencabar. Jadi hari ini saya bukanlah mempunyai kertas kerja yang lengkap, dan saya juga bulan ini Masya Allah banyak sangat perbentangan, hampir 15 perbentangan sepanjang bulan, tak berhenti-berhenti bentang sampai kering idea. Jadi hari ini saya nak lontar, minta maaf lah pada ulama, pasalnya mungkin tak lengkap, banyak kekurangan idea dan pemikiran, tapi at least saya dapat menimbulkan satu sentuhan ilmu yang boleh dikupas, yang boleh dianalisa selepas ini. Okey, apakah makna aset digital? Aset digital ada aset yang mempunyai nilai ekonomi yang semuanya berteraskan kepada kehebatan teknologi yang berbentuk digital. Sama ada aset tersebut aset yang berbentuk coin, berbentuk saham, berbentuk apps macam Waze, bentuk Grab, itu adalah aset digital. Jadi from Grab, from Uber, from marketplace, from coin itu dia merupakan satu aset yang berdasarkan kriptografi dan beyond. Jadi tidak ada definisi yang tepat. Apa sahaja yang berbentuk teknologi digital itu namanya aset digital. Walaupun tidak ada kriptografi, dia masih dianggap sebagai aset digital, tapi dalam bentuk cryptocurrencies dia hebat sikit sebab ada teknologi kriptografi, iaitu bagaimana kita boleh enkriptkan sebarang formula kepada formula yang tidak boleh dibaca, dan perlu di-unlockkan, perlu dilombong balik, keluarkan balik apa sebenarnya takrifan kepada satu perkara. Kriptografi bukannya benda baru dalam agama kita. Pengasas kriptografi yang pertama adalah Al-Kindi di Baghdad pada kurun ke-9 atau 10 Hijriah. Beliau telah membantu kerajaan Osmaniyah Abbasiyah untuk mentafsirkan bahasa-bahasa penghantaran mesej through burung merpati, sebab dalam burung merpati itu dihantar mesej dan digunakan encryption yang tertentu untuk memberikan mesej antara raja dengan raja, mungkin antara tentera dengan raja ataupun musuh dengan yang bermusuh. Dan dimodernkan dalam dalam peperangan dunia kedua, bila mana pihak Jerman banyak menghantar mesej through encryption, dan di mana saintis United Kingdom gagal untuk unlock, memecahkan encryption, sehinggalah diambil saintis daripada orang Poland, orang Eastern Europe. Sampai sekarang kalau kita bincang kriptografi, pusat kriptografi, Bitcoin dan juga benda-benda ni kebanyakan berada di Eastern Europe, sebab pemikiran mereka lebih pandai dari segi mengkodkan dan juga memecahkan kod tersebut. Jadi ilmu kriptografi ilmu yang lama, ilmu yang berdasarkan dipanggil statistical model. Kekerapan penggunaan perkataan itu dapat disimpulkan dengan perkataan tertentu. Jadi kalau nak faham banyak, baca buku Al-Kindi tentang kriptografi, ataupun buku-buku zaman sekarang dah banyak tentang kriptografi. Berbalik kepada digital asset, jadi buka minda kita bahawa apa sahaja aset yang ada kehartaan, ada nilai, disukai oleh manusia, ma yamilu ilaihi tabak, kita tabiat kita suka, itu ada harta. Jangan kita undermine. Patuh tak patuh syarah soal kedua dulu ya. Kita bincang bab harta dulu. Setiap perkara ma yamilu ilaihi tabak, yang ada kecondongan hati manusia, itu ada nilai kehartaan. Itu malu mutaqawwimun. Tapi yajuzu intifa' bi syar'an, boleh tak boleh kita pakai syariah, itu soal kedua. Kita bincang isu Bitcoin, isu Ethereum, isu Ripple, itu mata wang yang digital, ataupun apps seperti Grab, Uber dan berbagai-bagai lagi. Saya juga seorang banyak membuat pelaburan dalam bidang digital asset through fintech. Saya punya fintech ini dia aset baru, dia bukan aset yang boleh kita pegang dan sentuh. Kita boleh macam hari ini saya minta saudara tuan-tuan bercakap, setiap orang bercakap, saya akan rekodkan percakapan tuan-tuan dan puan-puan, saya akan profilkan balik latar belakang. Sebelum kita keluar majlis ini, ada 100 orang cakap 5 minit seorang, akan tengok muka, tengok bahasa digunakan, profil, latar belakang, pendidikan, kampung, kalau ada gaji, income bracket, sosioekonomi. Sistem akan membuat penganalisan. Dalam majlis ini
apakah perkataan yang paling yang paling famous, apakah cara fikir yang paling umum di kalangan kita. Jadi dalam masa 5 minit saya boleh menganalisa siapakah crowd depan saya hari ini. Crowd yang konservatif, crowd yang open-minded, crowd yang challenging, crowd yang tidak mau mengganggu sistem status quo, atau crowd macam mana melalui sistem teknologi yang bijaksana. Saya panggil smart machine learning. Smart machine learning adalah digital asset. Setiap data itu boleh dinilaikan. Setiap data yang saya dapat itu boleh dijual kepada orang luar. Jadi bila tuan-tuan keluar daripada program ini, dah ada orang jual barang. Sebab dia tahu kamu ni suka baju warna kuning, ini suka kereta Eropah, ini suka kereta Jepun. Ini teknologi yang baru yang merupakan aset digital. Dan data itu adalah aset. Malah hari ini, kalau dulu nak kaya, beli hartanah. Kemudian sekarang nak kaya, ada share. Facebook, Amazon kaya bukan sebab aset. Aset dah tidak ada, aset ketara tidak ada nilai yang sebanyak aset saham. Saham yang didasarkan kepada teknologi digital seperti Amazon, seperti Facebook dan sebagainya. Facebook kaya bukan sebab apa? Sebab data. Sebab aset digital. Facebook dia antara yang paling kaya di dunia sebab bukan dia ada komputer dia, bukan dia ada fiber optik, bukan dia ada kursi meja, perkakas, hartan, tidak. Dia ada data yang digunakan setiap hari. Data yang kita masuk menjawab social media kita tu, data itu dikumpulkan, dijual kepada banyak pihak, pada pihak pembuat baju, pembuat travelling, education, hospital dan sebagainya. Jadi itu classic example of digital asset ataupun aset digital. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di zaman kekayaan diukur dengan data. One aspect. Kemudian dari segi kemudahan berinteraksi, iaitu kriptografi. Kenapa adanya wang kripto ini? Kerana dia lebih cepat, lebih murah dan mungkin lebih selamat. Tidak ada kecurian, tidak ada kebocoran, tidak boleh hack. Yang berlaku hack tu bukannya kripto, tapi exchanges yang jual beli mata wang kripto. Yang paling terbesar di Jepun, mana hilang 500 juta US dollar equivalent sebab exchanges itu tidak gagal ataupun cuai dari segi meletakkan dia punya keyword dia. Jadi ada orang hack exchanges, dapatlah wang tersebut. Sebab bila kita ada account kripto, jangan simpan dalam online, people akan dapat baca. Dia simpan tempat-tempat lain, dia panjang dia punya password dekat 20 perkataan. Tapi kalau kita cuai, orang dapat juga dan kita masuk akaun kita, tak boleh buat apa. Tapi dari sistem kriptografi dia memang mantap, tidak boleh dihack. Dan juga kalau kita melihat hari ini, kalau kita pergi Mekah dan Madinah, kita nak pergi cucuk kad kita pakai Visa, Mastercard, cahnya mahal, lebih daripada 10% untuk currency exchange. Dah currency exchange mahal dan juga kos pengeluaran tunai pun mahal. Dengan adanya kripto, pergi Eropah, pergi mana-mana pun, dia punya cost of currency exchange is about 95% cheaper. Ini kekuatan teknologi digital. Saya juga ada syarikat buat digital remittance. Kita banyak bantu pekerja-pekerja buruh ni, Indonesia, Myanmar, Bangladesh. Sebab kalau mereka sistem sekarang ini maqasid syariah, kalau mereka pergi Western Union, mereka pergi setiap minggu, setiap bulan sekali, ada pengangkutan pergi ke bandar, kena bayar pengangkutan dan kena bersetuju dengan harga currency exchange pada masa itu. Mereka tidak boleh datang besok, cuti terhad dan terpaksa hantar sekaligus dan kosnya dalam 12 to 15%. Sometimes 20% per remittance. Kami punya sistem, bukan nak promote lah, tapi nak promote juga lah kan. Tak salah kan. Ni Malaysian dan juga Muslim produk, namanya Beripay. Kami menolong beribu pekerja asing satu dunia untuk mereka hantar secara mobile app. Iaitu masa ditentukan oleh mereka sendiri berdasarkan currency exchange dan kosnya kurang daripada 10% dan real time, 5 minit sampai. Kalau Western Union 2 hari. Kadang-kadang keluarga yang di Bangladesh, India perlukan wang, kena tunggu 2-3 hari baru sampai. Jadi itu teknologi digital.
situ ada aset kehartaan. Bagaimana kita nak kenakan zakat ke atas syarikat saya yang membuat perniagaan menggunakan teknologi digital. Tuan-tuan dan puan-puan, first part of my lecture, bukakan minda kita. Tengok segala perkara yang berlaku atas dunia ini, dalamnya ada kehartaan seperti Uber, Grab, seperti yang saya sebut tadi dan berbagai-bagai lagi. Pasti di sana ada hak orang yang miskin. Wa fi amwalihim hakun maklum, kan? Lisa ini hakun maklum. Jadi setiap orang yang meminta membutuhkan ada hak yang dikenal pasti, tapi ijtihad kita akan menentukan adakah zakat itu diwajibkan ke atas harta yang berbentuk digital. Bagi saya pasti ada zakat. Tapi zakat apa? Mustaghilat, al-a'yan, ataupun zakat baru yang perlu kita bincangkan. Dalam konteks kewangan, itu konteks yang bukan kewangan, di peringkat Bank Negara dan SC, ada yang dinamakan sebagai e-money di bawah kelolaan Bank Negara, e-wallet yang ada wang dalamnya. Ada juga e-wallet yang tidak ada wang. Dia sekadar untuk memudah transferkan, dia macam money come and go. Tapi kalau e-money ada dalam tu disinggah dalam sehari, 2 hari, seminggu dan sebagainya. Di peringkat SC, aset digital terbagi dari 2 perkara. Dan kita baru untuk di Malaysia melihat perkara ini. Yang pertamanya currency, digital currencies, currency yang untuk digital. Okay? Terdapat lebih daripada 2,000 aset ni dalam peringkat dunia. Di Malaysia di bawah sistem exchanges yang dibenarkan oleh Bank Negara, ada 3 setakat ni. 1 telah beroperasi, iaitu Luno. Ada 3 currency yang dibenarkan, Bitcoin, Ether atau Ethereum dengan Ripple. Ini satu perkara yang popular. Tapi di Malaysia, malangnya, quote and quote, bainal qausain, kita hanya benarkan orang Malaysia dengan akaun di bank menukarkan wang fiat mereka kepada kripto. Tapi tidak benarkan di platform tersebut untuk memperniagakan kripto dengan kripto. Following? Di dunia luar, di Singapura, di Jepun, di Korea dan sebagainya, boleh kita jual kripto dengan kripto berdasarkan harga permintaan dan tawaran. Macam saham naik turun, mereka juga boleh jual antara kripto dengan kripto. Ini satu penjualan yang cukup menguntungkan. Saya punya data menunjukkan bahawa kalau algoritma kita tepat dan betul, pulangannya kurang lebih 15-20% sebulan. Mana ada investment yang boleh bagi pulangan kripto dengan kripto. Malaysia tak boleh buat lagi. Kalau nak buat, kena pergi exchange di luar negara, di Jepun, di Korea, di Singapura dan sebagainya. Jadi ambil perhatian digital currencies. Apa sifat currency mata wang digital? Ada berbagai pandangan ulama lah. Kita tahu bahawa saya di antara orang yang pertama dan masih berpendidikan sedemikian, berhadapan dengan fatwa yang mengharamkan Bitcoin dan sebagainya. Saya mengatakan Bitcoin itu halal, patuh syariah dan ia hampir menyerupai mata wang. Itu pandangan saya yang awal. Tapi ramai ulama yang tak boleh. Syekh Qardari, Syekh Abdul Sattar Burudah, fatwa Misriyah, Darul Ifta Al-Misriyah, dan berbagai-bagai lagi. Turki juga, ulama Turki tak boleh dan sebagainya. Saya mengatakan mata wang kripto adalah mata wang yang patuh syariah. Tidak ada perkara yang menjadikan tidak halal, kerana mata wang itu tak perlu kepada nilai. Mata wang adalah kepercayaan manusia, bukannya nilai. Melainkan emas ada nilai dalamnya. Kebetulan emas itu ada nilai. Malah emas itu pun dari segi tahqiq syariah, manusia memberikan nilai pada emas. Kita suka emas, cantik, jadi nilai. Jadi kalau kita suka suatu barang, kita bagi nilai, ada nilai. Manusia yang berikan nilai. Cuma Al-Quran menyebutkan emas ini memang manusia lahir di muka bumi ini suka pada emas. Itu fitrah dalam hati manusia. Tapi ada lainnya ialah kecintaan dan kesukaan manusia. Itu ialah wang digital bagi saya patuh syariah.
Cuma taklif fiqhinya berdasarkan kertas kerja yang dibuat oleh JAKIM, kita membaca kertas tersebut, mungkin telah diedarkan ataupun tidak, mengatakan mata wang kripto bukanlah mata wang tetapi syibhul umlah, hampir menyerupai mata wang. Bagi saya, dalam saya punya ijtihad dan juga syarikat saya di Dubai, kami mengatakan mata wang kripto bukan mata wang. Ia merupakan komoditi. Macam kita beli barang, jadi barang itu merupakan barang yang boleh kita miliki, dan bila kita jual barang tersebut dengan barang yang lain, kita boleh mendapat hasil dan labanya, dan tak terikat dengan ahkam saraf, iaitu hukum currency exchange. Boleh tengok saya punya fatwa dalam di internet. Kami telah publishkan white paper fatwa tentang produk Ethereum yang berada di Singapura, iaitu Ethereum Foundation. Jadi itu pandangan saya. Jadi kalau mata wang itu wang sekalipun, zakat kena juga, betul tak? Kalau dia merupakan wang atau syibhul umlah, mesti kena bayar zakat. Kalau cukup nisabnya, seperti mana kita ada wang tunai dalam poket kita, cukup setahun, kita belanja dah setahun, masih berbaki lagi di account, bank account atau dalam poket kita, dalam rumah kita, wallet kita, kena bayar zakat. The same goes to mata wang kripto. Tapi kalau komoditi, dia bukan lagi zakat wang, dia jadi zakat baru, iaitu zakat perniagaan. Itu pun bergantung kepada, very complicated, sama ada kita nampak nama dia sebagai zakat perniagaan ataupun zakat pendapatan. Sebab bila saya memiliki Ethereum, bila saya membeli satu unit dengan harga, katakan hari ini 1,000 ringgit Malaysia, sudah naik sedikit daripada berapa ratus. Jadi bila saya jual balik masa depan, saya dapat pulangannya yang menguntungkan, cukup lebih pada 4,000 lebih nisab contohnya. Ada perlu atau tidak saya bayar zakat ke atas Ethereum tersebut? Dia bukannya mata wang tapi sebagai komoditi. Ataupun saya tak jual, saya pegang, saya simpan, harga dia meningkat, satu unit daripada 700, 1,000, mungkin sampai 10,000 masa depan, adakah zakat dikenakan ke atas nilai pegangan wang yang berbentuk digital, iaitu dalam bentuk Ethereum tersebut? Saya belum ada jawapan lagi. Saya ada sikit keberanian, tapi kurang berani untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Biar kita sama berfikir tentang isu. Kalau currency memang confirm bayar zakat, tapi kalau komoditi ada sikit implikasi, macam kita ada kereta, kita ada rumah, adakah dia merupakan amwal namiyah, iaitu harta yang produktif. Rukun zakat adalah an yakuna malan namiyah, harta yang boleh berkembang. Itu pun perlu takrifan yang baru zakat hari ini, sebab konsep berkembang ni konsep yang relatif dengan manusia. Konsep yang numu ni konsep yang relatif. Mungkin zaman kitab fiqh dulu, aset berkembang itu tanaman, ternakan, emas, wang. Hari ini saham sudah termasuk dalam harta yang berkembang, sukuk dah termasuk, unit trust dah masuk. Sedangkan zaman kitab fiqh tak ada ni, dan kita kiaskan kepada wang, sedangkan itu sudah merupakan ijtihad. Jadi kalau saham dianggap sebagai aset berkembang, kenapa tidak dengan mata wang digital? Okay. Itu yang pertama, satu bahagian mata wang currency. Satu lagi bahagian dipanggil digital token atau token digital. Dia bukan mata wang, dia hanya dikeluarkan sekadar untuk token, tanda dan alamat sebagai simbol kepada beberapa perkara. Ada 3 perkara di bawah kategori ini. Yang pertama, asset token. Dia merupakan simbol kepada aset tertentu. Misalnya kalau kita pernah dengar Hello Gold, satu syarikat emas yang beroperasi di Singapura, mereka telah keluarkan Hello Gold, patuh syariah. Syarikat saya Amani telah endorsekan produk tersebut. Jadi wang kripto itu disandarkan kepada mata emas ini, pada emas ini. 1 gram, 1 unit kripto dia punya mata wang. Jadi kalau dalam konteks tersebut, yang menjadi asasnya bukan mata wang digital ataupun token digital, tetapi underlying aset tersebut. Kalau disandarkan kepada CPO,
CPO lah merupakan pertimbangan kita. Disandarkan pada hartanah lah pertimbangan kita. Disandarkan pada emas itu merupakan harta yang perlu dinilai untuk dibayar zakat. Begitu juga dalam aset token ini, token aset adalah ICO. ICO adalah yang dikeluarkan, iaitu saham yang diapungkan ke dalam syarikat biasa IPO kan, initial public offering. Tapi kalau ICO, initial coin offering. Dia tak keluarkan saham, dia keluarkan coin. Jadi coin itu, coin bukan coin fizikal, coin digital juga untuk kita menjadi pelabur, dan kita melabur dalam saham tersebut. Kita bayar fiat, duit masuk dalam syarikat, dia bagi kita coin sebagai tanda kita pemegang saham. Kita bayar duit kita ringgit Malaysia, kita dapat koin berdasarkan nilai semasa koin tersebut. Katakan RM100 satu koin contohnya, RM1000 satu koin, kita dapatlah koin. Nak jadi pemilik yang besar, kita beli banyak koin. Jadi wang digunakan untuk melabur dalam operasi syarikat, working capital, design, marketing, market expansion dan sebagainya. Tapi koin itu mempunyai nilai kepada syarikat tersebut. Dia berkembang dengan berkembangnya syarikat tersebut. Jadi kita boleh berniaga koin itu dalam pasaran. Bagi saya koin ini adalah jelas dan clear, dia macam saham. Jadi apa saja hukum zakat ke atas saham, betul juga wajib ke atas koin. Cuma di Malaysia ramai pakar-pakar zakat di sini, ini agak isu sensitif sikit lah ya. Tapi dalam syariah tidak ada isu sensitif, isu ijtihad. Kita kena berani buka pemikiran kita dan buat kajian. Di Malaysia dan juga di Timur Tengah, fatwa yang ada hari ini agak, bagi saya agak ketat sedikit, di mana kita dalam pengiraan unit trust dan juga saham dan juga sukuk, kita mengambil kira jumlah pokok, principle of the shares, kemudian kita tambah dengan dividen, kemudian kita kali dengan 2.5%. Ini satu perkara yang cukup luar biasa, kerana kadang-kadang the dividend yang dapat daripada produk tersebut, sama ada saham ataupun unit amanah ataupun sukuk sekalipun, lebih rendah daripada zakat yang kita kena keluarkan. Interesting ya. Maknanya kalau kita ambil satu syarikat, dia ada pelaburan saham dia, katakan berjumlah 100 juta lah. Kemudian dia ada untung dia, katakan let's say 10 juta. Dia 110 juta. Following? Dia kena tolak semua perbelanjaan sebagainya, tinggal lagi katakan 50 juta. Okey? Perbelanjaan tak ada kaitan dengan jumlah saham. Minta maaf, katakan 100 juta saham nilai pokok waktu dia melabur, harga semasa 100 juta, 10 juta ada dividen, dan 110 juta kena bayar zakat 2.5%. 2.5% kepada 100 juta adalah kurang lebih dalam 2.5, or more, a bit more, 2.51% whatever, 2.5%. Tetapi dividen yang dia dapat sometimes dalam 2%, sometimes 1%. Ia menunjukkan mereka terpaksa guna duit sendiri untuk bayar zakat, sebab dividen itu adalah lebih kecil. Berlaku kes benar di satu syarikat di Oman, saya sebagai penasihat syariah, syarikat takaful, mereka buat kerja takaful, ambil premium, uruskan premium, labur premium tersebut. Bila labur premium dengan saham dicampur pokoknya, campur dividennya, di akhir tahun kami kena sign fatwa dan juga zakat accounting. Zakat kena bayar 6 sen per share. Zakat 6 sen per share, dividen 4 sen per share. Kalau top up maknanya ada benda yang tak kena dari segi syariah. Even dalam konteks kita pun, kalau dengan izin saya sebutkan, kalau ASN, ASP, kita guna konsep ini, mana orang miskin terpaksa menggunakan wang mereka sendiri untuk membayar zakat. Sebab zakat itu lebih tinggi daripada
dividen yang diperoleh oleh mereka dari segi kuantum, bukan dari segi number, bukan dari segi persen, dari segi number. Jadi saya tolak tajuk itu kejap, tajuk itu dalaman kita. Jadi itu kena selesaikan secepat mungkin, dan ada satu workshop yang akan dibuat oleh PMB untuk bincang isu ni pada bulan Mac, 9 hari bulan. Kita panggil pakar-pakar, tengok balik apakah perakaunan sebenarnya zakat, dan melihat kepada isu pelaburan saham, sukuk dan juga unit amanah. Bagi saya sebagai penganalisa syariah dan juga ekonomi, orang dah bagi duit invest dalam masyarakat, dalam saham, dalam sukuk. Sepatutnya zakat hanya kepada keuntungan, bukan kepada pokok. Kerana mereka telah mengambil risiko, mereka telah bantu masyarakat, keluarkan employment, jana ekonomi, kemudian kita kenakan zakat kepada pokoknya juga. Jadi segi ekonomi ada make sense, tapi syariah mungkin perlu kajian. I'm not saying my view is right, tapi just nak lontarkan pemikiran. Dan saya banyak bertelagah Bainul Qausain dengan ramai ulama di Timur Tengah dalam konteks ini. Mereka mengatakan tak boleh, yang penting hukum syarak, bukannya kesan pada shareholder. Saya kata kalau shareholder kena bayar zakat 6 sen, dividen 4 sen, besok mereka keluar habis daripada saham. Ada benda yang tak kena somewhere somehow. Adakah zakat saham itu zakat mustaghilah atau zakat an-nuqud? Itu kategori yang berbeza. Sebab an-nuqud tidak ada unsur pelaburan. Dia simpan di rumah dia, kita pasti kena bayar sebab dia tidak mengambil risiko. Tapi orang dah melabur di bank, di saham, di sukuk, dia ambil risiko, dia kena bayar zakat lagi. Itu satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Ia berbalik kepada aset token. Bagi saya memang jelas aset yang token yang berdasarkan aset. Ada juga yang berbentuk utility token, dikeluarkan coin tapi dia bukan ada aset pendasar, dia hanya sekadar penggunaan. Misalnya kalau kita nak gunakan token itu untuk mendapat perkhidmatan tertentu, kita gunakan token itu untuk mendapat di hospital. Kalau syarikat penerbangan keluarkan token, boleh kita dapatkan mileage redeem through token. Dia merupakan utility token untuk kita guna, dapat token, kita boleh pergi beli buku dengan harga murah dan sebagainya. Itu dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang berbentuk dia bukan mata wang tapi hampir mata wang. Dia merupakan token yang ada nilai, digunakan untuk utility, perkhidmatan yang tertentu. Yang ketiga, exchange token, token pertukaran, iaitu syarikat mengeluarkan satu coin. Dia bukan untuk pelaburan saham seperti asset token tadi, dia bukan untuk membangunkan syarikat, dia keluarkan token ataupun coin untuk mereka menggunakan token ini untuk membeli barang-barang yang lain. Kalau kita nak beli barang tempat lain, kena pakai token ini. Macam kita masuk theme park, kita masuk tempat-tempat permainan, tak boleh guna duit cash, tak laku. Kena tukar wang kita kepada token untuk kita dapat gunakan untuk permainan di sepanjang theme park tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mahu bercakap panjang, saya buka ruang untuk soal jawab. Apa yang simpulkan di sini bahawa digital asset digital yang baru dan juga perlu kepada penilaian yang baru. Secara ringkasnya saya mengatakan setiap harta yang ada nilai, ada qimah dalam masyarakat dan sah segi syariah perlu dizakatkan. Cuma pengkiraan zakat itu ada pendekatan zakat wang, zakat pendapatan ataupun zakat al-mustaghilat, atau mungkin zakat-zakat yang baru yang kita tak terlintas pemikiran kita, kerana setiap perkara baru ada hukumnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita bongkarkan, kita buat kajian yang lebih mendalam bagaimana kita dapat meraihkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, rukun Islam yang keempat dalam mengenakan hak orang miskin kepada kekayaan yang berlaku kiri dan kanan dalam masyarakat. Mesti ada hak pada orang-orang yang berhak menerimanya, tapi caranya adalah adil kepada semua orang pemilik dan juga penerima zakat tersebut. Cukup sekadar itu, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Dr. Daud Bakar atas ceramah yang disampaikan. Okey, saya akan buka dua soalan.